30 tahun di bawah sistem di mana petani terus ditindas dengan subsidi yang kerajaan bagi, yang dihantar kepada mereka adalah tidak seperti mana pembekal tuntut pada kerajaan. Kerajaan keluar bayar duit kita ataupun bayar cukai. Dia ambil, dia sakau curi daripada kerajaan dengan menipu timbangan beras padi tu. Pada sampai pula padi tak ada kualiti. Last kali mereka mencipta apa tahu? Mereka mencipta satu stigma. Ini stigma yang mereka cipta. Semua benda buruk di negara kita kerana petani majoriti Melayu ni suka jual baja. Ingat tak, naratif tu dibina dengan menggambarkan negara ni petani, negara kita ni pertanian tak berjaya kerana petani kita suka jual baja. Macam mana mereka membina stigma naratif? Hantu-hantu yang kita tak nampak ni, penipu yang kita tak nampak ni telah menampakkan petani kita sebagai penjual baja subsidi. Tapi dosa mereka menipu benih subsidi tak pernah dibincangkan. Banyak macam naratif tu dibina. Cekap orang yang membina naratif ni. Dia tengoklah dolar Ali pergi jual 3-4 packing baja. Kita kalau pergi tanya $4 dengan Pak Ali, dia kena jual sebab duit dia tak ada. 3-4 kali dia tanam macam ni tuan-tuan. Shimir Yunusi, pelajar terbaik UiTM, balik jadi petani di Kedah dan ini musim tuaian yang kelima dia buat. Mengalir air mata. Daripada seorang budak yang menjadi pelajar terbaik dan satu-satu pelajar yang dihantar untuk buat praktikal di luar negara. Di kedutaan Malaysia di Thailand. Tapi balik kerana dia cinta pertanian, kerana arwah atuk dia kata, atuk dia buat tanah pertanian. Bapak-bapak dia semua, pak saudara tak nak buat, berjaya dalam pendidikan, meninggalkan tanah. Dia ni balik nak sambung perjuangan atuk dia dengan mengatakan bahawa duit bendang yang inilah menyara bapak dia pergi sampai sekolah, duit atuk dia sara pula sampai dia boleh sekolah. Hari-hari dia bercerita pada saya bagaimana kesedihan dan kemarahan yang terpendam di hati seorang budak muda yang dilatih dalam sistem pendidikan negara ni bermoral tinggi, tapi melihat daripada arwah atuk dia dulu dia aniaya, bapa dia yang masih hidup sekarang terpaksa lagi bayar benih padi yang tak setimpal dengan harga dan kemudian penipuan, dan dia bagi tahu. Jadi tuan-tuan, bila benda ni berlaku, orang jual kerana tak ada duit. Kerana sistem tu sendiri telah mencurut petani kita hingga mereka tak ada makanan di meja makan. Bila tak ada makanan di meja makan, dia kena tengok bawah rumah apa yang tinggal, gundi baja pergi jual. Tak mungkin gundi baja tu dijual untuk duit dia datang Kuala Lumpur pergi ke Petaling Street, untuk datang pergi mandi di Bukit Tambun. Tak mungkin. Kerana sistem tu dah rosak. Tapi naratif dia, kerana petani ni makhluk yang nampak, dia diangkat dan digambarkan sebagai petani Melayu bumi putera yang menjual baja subsidi, tidak amanah, perosak, jahat. Tapi naratif penyamun dilupakan. Orang yang mengeluarkan benih padi yang saya katakan, tuan-tuan, pergi tengok dekat Pertiwi TV. View tak sampai 1,000 orang Malaysia ambil berat. Waktu Persatuan Petani ni tunjuk benih padi yang dia orang dapat baru ni kan, yang untuk tanaman yang terbaru, mereka tunjuk video tu sampai lempar dalam air, tunjuk yang timbul, berarti benih tu adalah benih kosong. Tunjuk gundi padi yang ditimbangnya tak cukup 20 kg, tak ada satu tindakan pun. Memerangi rasuah bukan semua menangkap lawan politik kita. Memerangi rasuah juga kena ikut Henry Ibsen. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, nasihat semua kabinet. Kita sama-sama datang daripada satu zaman mengagumi apa yang dipanggil sebagai seorang penulis yang memperjuangkan nasib orang bawah. Nama dia Henry Ibsen. Drama Henry Ibsen pernah dipentaskan di Kuala Lumpur, diarahkan oleh saudara Mustafa Noh. Waktu tu YB, waktu tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi seorang yang meminati seni. Apa kata Henry Ibsen? Musuh rakyat harus ditangkap. Bukan semua musuh politik. Musuh rakyat ni adalah orang yang kemudiannya membiarkan ahli politik kaya dalam pertikaian politik. Mereka lah yang meraih untung. Ketika semua tenaga ahli politik harus dihabiskan untuk saling berlawan satu sama lain. Yang untung ni lah. Sebab tu saya kata naratif petani Melayu malas jual, tolonglah. Mana ada dah orang nak pergi jual baja tu. Kalau dia pergi jual baja tu, tuan-tuan, berarti nasi atas meja makan dah tak ada. Sebab kitaran yang saya kata sekarang ni. Jadi kita kena balik, siapa yang mencipta naratif ni? Melayu petani pemalas, orang Melayu asal bagi subsidi dia pergi jual. Berhentilah daripada sebar fitnah ni. Naratif yang paling besar adalah penyamun yang berada dalam sistem ni. Sedang menyamun tanpa diketahui.
Dan ketika penguatkuasaan tentang melawan rasuah ni, kita hanya cari golongannya rasuah di kelas atasan. Ya, tangkap. Tapi rasuah yang melingkar musuh rakyat ni, kata Henry Ibsen, langkah yang rasuah yang melingkar musuh rakyat. Saya yakin sekurang-kurangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang minat dengan karya-karya bersifat menentang kezaliman pada rakyat pernah membaca Henry Ibsen, seorang penulis yang sangat terkenal di Eropah. Saya tahu, kata YB Nick Nazmi, seorang peminat buku, dia pernah baca. Saya tahu seorang pemimpin DAP, Chan Zikim, yang minat kepada sastra, dia mesti pernah baca Henry Ibsen. Ini adalah karya yang orang politik semua baca. The basic of politic knowledge ni adalah membaca sebuah karya di mana kebangkitan yang dibangkitkan oleh rakyat. Okey? Terror naratif asal kita pun tertanam dalam kepala. Orang Melayu ni jual baja. Siapa yang mencipta naratif tu? Penipu selamat. Tak ada siapa yang membina naratif bahawa satu gundi padi yang diterima, satu gundi benih padi yang diterima kurang 600 gram, 700 gram. Berapa puluh ribu gundi padi yang wang mereka ambil daripada kerajaan di atas subsidi 20 kg. Dihantar pada orang petani tak sampai. Tak ada siapa cerita bahawa pembekal ini adalah penyangap. Tak ada. Dalam naratif dunia pertanian kita, tetaplah petani Melayu ni pemalas, penjual baja subsidi. Naratif tentang musuh rakyat yang hidup dalam diam, kemudian menjedut dan menyekau rakyat ni, hinggalah mereka ni dijadikan penyamun yang tak nampak, invisible. Kita tak bincang, sebab mereka telah membincangkan perkara yang paling mudah, iaitu menyediakan petani Melayu miskin, duduk di kampung, tak cukup suara, yang hanya dikenal oleh ahli politik ketika musim pilihan raya sebagai alat. Sekarang kita nak bina naratif. Kalau betul kerajaan ini nak memerangi penyakau, perang sekali. Bukan saja penyakau politik, tetapi penyakau musuh rakyat. Yang berada dalam lingkaran orang miskin. Sama ada dalam sektor pertanian yang paling besar. Kemudian ada juga dalam sektor perikanan, nelayan. Kalau kita nak cerita ni, salah satu yang kita nak cerita bukan tentang menambah bantuan, tetapi memerangi musuh rakyat. Tak semua petani hari kata dia nak duit. Sistem kena dibetulkan. Apa yang tak betul dalam sistem adalah musuh rakyat.